Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kes yang disahkan COVID-19 telah meninggal dunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Iksham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media kemarin berlangsung di Dewan Alafiah Kementerian Kesihatan. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 71 tahun yang merupakan kes 5299. Kes ini telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19 dan telah menerima rawatan di unit rawatan intensif Pusat Pengasingan Kebangsaan. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga keluarga mendiang diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi pemergiannya. Sementara itu, 106 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 8,150 kes. Terdapat 41 tambahan kes-kes baru kepada 10 kluster aktif yang sedia ada, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 3 kluster baru telah dikesan sebagaimana yang tertera di skrin sekarang. Kesemua kluster baru ini adalah kluster rumah persendirian yang melibatkan 9 kes. Dalam pada itu, satu kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster Champion 7, Posh Elegance. Oleh demikian, jumlah kluster yang aktif ialah 146 kluster. Selain itu, terdapat 2 kes import yang dicatatkan. Satu kes telah tiba ke negara Brunei Darussalam daripada Manila dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI 684 pada 29 September 2021. Dan satu kes telah tiba ke negara Brunei Darussalam daripada Morocco melalui Malaysia dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI 874 pada 22 September 2021. Manakala terdapat 54 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 140 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 5,774 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,315 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 5 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 2 daripadanya juga masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 36 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 5 Oktober 2021, 6,720 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, sebanyak 315,130 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 69.5% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 203,947 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 45% daripada jumlah penduduk negara. Di kalangan warga emas pula, hanya 88.7% rakyat dan penduduk negara ini yang berumur 60 tahun ke atas telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19. Ini bermakna lebih dari 5,000 orang warga emas masih belum mendapatkan vaksin. Data dari Pusat Pengasingan Kebangsaan mendapati kes-kes positif yang berumur 60 tahun ke atas adalah 5 kali lebih mudah dikategorikan dalam kategori 5 dan memerlukan bantuan mesin pernafasan. Vaksinasi terutamanya di kalangan warga emas adalah sangat penting bagi mencegah kesan COVID-19 yang teruk. Sementara itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa pada masa ini masih terdapat slot-slot kosong bagi Khamis 7 Oktober 2021. Terdapat 1,400 slot di pusat vaksinasi stadium tertutup ataupun indoor stadium dan 560 slot bagi pusat vaksinasi Hospital Pinggan Isteri Haji Mariam Temburong yang masih dibukakan untuk tempahan.
Orang ramai yang ingin membuat tempahan vaksin adalah disyorkan untuk mengisikan slot-slot berkenan melalui aplikasi BruHealth. Ke arah kesedaran mengenai kepentingan kerjasama, pembelajaran silang, penyelidikan dan digitalisasi dalam memperkasa penggubalan saintifik. EVYD Knowledge Hub by EVYD Technology menganjurkan persidangan khas peringkat Menteri bagi Kesihatan Awam Digital ASEAN dengan tema bekerjasama bagi dunia yang lebih sihat dan sejahtera pasca pandemik. Persidangan diadakan secara maya dari Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Persidangan disertai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Hadi Jaafar, Menteri Kesihatan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Menteri Kesihatan dalam ucapannya menjelaskan kepantasan dan ketepatan penyebaran dan penyampaian ilmu pengetahuan adalah amat penting kepada pengurusan kecemasan kesihatan awam. Importantly, we must use and integrate what we have built to ensure sustainability even beyond COVID-19 so that we develop a resilient and sustainable health system that is capable of absorbing the shock of a public health emergency like COVID-19 and at the same time continue to deliver on the day-to-day operations. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua pula menyatakan pendekatan yang lebih proaktif dan melihat ke hadapan kepada perbelanjaan penjagaan kesihatan diperlukan dalam memastikan perbelanjaan yang berkesan dalam jangka masa yang panjang serta meningkatkan penjagaan kesihatan bagi rakyat sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi. Through enhanced collaboration between the public and private sectors. Coming back to healthcare, we must also embrace technology in our preparation and continue to invest in key assets. This level of preparedness and continued investment is what will help balance out disruptive economic impacts from COVID-19 and also successive pandemics that are yet to come. Persidangan yang dianjurkan dengan kerjasama Kementerian Keuangan dan Ekonomi, Kementerian Kesihatan, Agensi Pelaburan Brunei dan Temasek Foundation itu mengetengahkan keperluan kerjasama para pemimpin ASEAN dan mengatur strategi berdaya maju serta penyelesaian yang mampan bagi mewujudkan sistem penjagaan kesihatan yang berdaya tahan. Juga menyertai Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN. And the fourth strategy is therapeutics. Lessons learned from the pandemic, ASEAN. Sementara itu, di sebelah petang persidangan antaranya membincangkan mengenai transformasi digital penjagaan kesihatan negara ini. Australia dan negara Brunei Darussalam bersama-sama menangani kesihatan penyakit mental. Ini dijelaskan oleh Puan Yang Terutama Tiffany McDonald, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara ini semasa menyertai seminar kesihatan mental Brunei Darussalam Australia secara maya. Menyertai seminar Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Ariwan bin Pehin Datuk Pegama Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Jelas Puan Yang Terutama adalah penting untuk membincangkan betapa pentingnya isu ini ketika dunia berdepan kesan pengasingan, kesihatan dan impak ekonomi yang dialami berikutan COVID-19. Pertandingan penjelajah data sains ASEAN peringkat akhir serantau diadakan secara maya dengan pengumuman pemenang pertandingan tersebut. Thailand dinobatkan sebagai pemenang sementara Kemboja dan Malaysia masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Tahun ini negara Brunei Darussalam diwakili oleh pelajar dari Politeknik Brunei. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Wang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan semasa upacara penutupan pertandingan tersebut memuji komitmen ASEAN ke arah kesiapsiagaan belia ASEAN bersedia bagi masa depan. Justru pertandingan seumpamanya memainkan peranan penting dalam menjana minda kreativiti belia bagi menyampaikan isu dan masalah semasa dengan penyelesaian yang inovatif, kreatif dan mampan. Therefore, it is paramount for the young. Bagi menyokong pihak kerajaan dalam operasi pulih Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sendirian Berhad (BSM) mengemas kini waktu perniagaan bagi kesemua stesen minyak di negara ini. Orang ramai disarankan untuk membeli minyak lebih awal bagi membantu mengurangkan pergerakan serta risiko penularan jangkitan COVID-19.
Dalam sesi temu ramah melalui aplikasi Zoom, Dayan Siti Faruz Zoironi binti Datuk Paduka Haji Wahabi, Pegawai Eksekutif Runcit BSM berkata pihak BSM mengarahkan semua stesen minyak menukar waktu perniagaan berpandukan kepada arahan waktu operasi pulih. Jadi waktu-waktu yang diorang pilih itu mesti mengikut closing hours yang diberikan. Ini termasuk dengan diorang punya closing hours pengiraan duit dan cukup masa untuk diorang balik ke rumah sebelum jam 8 malam. Orang ramai juga diingatkan untuk mematuhi semua prosedur operasi standard Kementerian Kesihatan ketika mengunjungi stesen minyak dalam sama-sama memainkan peranan memutuskan rantaian wabak COVID-19. Sekiranya bis kita indah memakai sungkup muka, layanan tidak akan diberikan, seperti pengisian minyak tidak akan diberikan. Itu yang disarankanlah untuk memakai pelitup muka. Jadi kita ni harus berperanan untuk terus sama-sama menyokonglah inisiatif kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan mengenai dengan penularan COVID ini. Untuk mengetahui waktu perniagaan terkini stesen-stesen minyak, layari laman sesawang PSM www.psm.com.bn atau Instagram dan Facebook @BruneiShell Marketing. Kumpulan isteri menteri-menteri Kabinet, timbalan-timbalan menteri, setiausaha tetap, timbalan-timbalan setiausaha tetap dan ahli-ahli bersekutu mengadakan majlis khatam Al-Quran dan doa kesyukuran sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam secara maya. Majlis diadakan sebagai tanda kasih dan kesyukuran sempena memperingati Hari Puja Usia Baginda antara menyertai Datin Paduka Dayang Hajah Jahra binti Haji Muhammad Isteri Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Sempena memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW yang disambut pada 12 hari bulan Rabiul Awal, semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara akan terus bergema dengan laungan selawat dan zikir Maulud Nabi Muhammad SAW oleh petugas-petugas pegawai masjid selama 12 malam berturut-turut bermula malam ini 7 Oktober 2021. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk menyaksikan dan mendengarkan secara langsung majlis pembukaan dikir sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW di semua saluran televisyen, rangkaian radio nasional, Nur Islam dan Harmony FM bagi sama-sama memeriahkan lagi sambutan Maulud pada tahun ini. Seorang lelaki tempatan dihukum penjara selama setahun setelah didapati melanggar perintah kuarantin dengan meninggalkan COVID-19 holding area Mahat Tutong pada 24 September 2021 pukul 10 malam. Muhammad Hadi bin Abdullah berusia 23 tahun mengaku bersalah keluar untuk pergi ke kawasan letak kereta kompleks membeli belah berdekatan bagi mengambil barang makanan. Defendant juga dihukum denda RM1,500 atas kesalahan mengambil dadah methamphetamine pada September 2018. Kegagalan membayarnya akan menambah tempoh pemenjaraan selama 3 bulan. Sementara itu, 2 rakyat tempatan didakwa di Mahkamah Magistrat pada 29 September 2021 atas kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit. Adi Hasmin anak Garuncin didakwa di bawah Seksyen 15-4-B Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 kerana melanggar perintah kuarantin. Manakala Baja binti Haji Ibrahim didakwa kerana bersubahat dengan tertuduh pertama. Kedua-dua tertuduh mengaku bersalah di atas dakwaan tersebut dan dikenakan hukuman penjara selama sebulan mulai 6 Oktober 2021.